Tapi sebelum kita jelaskan dengan lebih lanjut, kita akan tengok dulu draft di antara kedua-dua pasukan. Inilah dia draft yang pertama, Grand Final Best of 5 antara Homeboys dan juga Orange Esports. Pantun daripada penonton kita sebentar tadi dah dipatahkan oleh pasukan Homeboy kerana terus sahaja tanpa meninggalkan masa mengeluarkan Alucard sebagai pengeluaran pertama. Manakala Orange Esports membuka langkah mereka dengan mengeluarkan Johet terlebih dahulu. Johet antara Roma yang sangat-sangat baik dengan skill set beliau, walaupun cooldown ejector telah ditambahkan tetapi masih lagi kuat. Ya, Alucard dikeluarkan. Adakah Lancelot akan di-respect man dekat sini? Adin, itu persoalannya. Ataupun akan dibiarkan. Sebab apa? Sebab hero ini perlu dikunci terlebih dahulu. Iaitu Hayabusa. Jangan beri Hayabusa guys. Dan pagi itu terus saja berjaya didapatkan oleh Sepat. Oh, Sepat dapat hero favourite dia. Habislah pasukan Orange ni, Adin. Memang habis. Sepat dapat hero yang beliau sangat-sangat selesa. Suatu ketika dahulu pernah dikenali sebagai Sepat Quito kerana memang begitu mantap permainan beliau apabila menggunakan Pakito ini. Tapi kita lihat Orange Esports dengan pengambilan pertama dan kedua mereka. Adakah akan mereka mengambil hero yang terbaru iaitu Florin? Namun tidak, Matilda yang menjadi pilihan mereka untuk diletakkan di bahagian Roma dan juga Yves yang telah dibawa masuk untuk dengan harapan akan memperlahankan gerakan pasukan Homeboys yang gemar bermain dengan sangat-sangat agresif. Ya, kejap saya nampak ada satu lagi pantun lah. Okey, baca. Sila. Okey, daripada Faizul Izwan. Langkah bersilat pasang ke kuda, tersalah tingkah pasti ke laut. Lancelot Chibi bukan bercanda. Ting 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 sekali pasti wife. Yang last tu macam pelik sikit. Tapi tak apa, nice. Very nice. I puji dia punya pantun sebentar tadi daripada Muhammad Faizul Izwan. Teruskan guys, teruskan komen-komen positif anda untuk meriahkan lagi Grand Finals. Kita dah lihat hero kegemaran saya terus saja diambil oleh Saiful Aujang, iaitu Kufra dan juga Nathan yang akan diletakkan di bahagian jungle nanti. Okay, Nathan kita selalu tengok dia main Lancelot dia sangat berbisa. Adakah dia punya Nathan ini akan orang kata memainkan satu gameplay yang berkualiti tinggi? Sebab kita jarang tengok dia main Nathan. Tapi tak mengapa hari ini dia dapat main Nathan. So sebab apa dia pilih Nathan dekat sini? Sebab Nathan boleh penetrate defense yang ada daripada Esmeralda dan juga Matilda. Sebab kita tahu defense yang ada pada kedua-dua hero ini sangat tinggi. So Nathan merupakan a good pick oleh pasukan Homeboys sendiri. Benar sekali. Esmeralda juga telah diambil oleh pasukan Orange Esports untuk memberikan sedikit tentangan kepada pasukan Homeboys kerana kita tahu Esmeralda kalau dia dah siapkan item-item defense agak sukar untuk beliau di-burst dengan begitu pantas. Walaupun Pakito adanya item ofensif, masih lagi Esmeralda ini boleh bertahan sehabis baik sekarang ni. Ya, banyaknya supporter yang ada yang masuk dalam live stream sekarang ni. Kita ada ni streamer terkenal nyanyian ada, Tano ada, Iron Pro pun tadi ada. Mak D ada. Wow. Ini semua supporter untuk pasukan Homeboys guys. Oi, mana-mana rancak ni sekarang ni Cortex. Mana-mana rancak. Memang berdosa. Okey, berbalik semula kita kepada drafting kita. Link Eza dia rasa agak kecewa sedikit tak dapat Alucard beliau, tapi tidak apa-apa, dia akan securekan Yi Sun Shin terlebih dahulu, akan diletakkan di bahagian jungle. Namun begitu, pasukan Homeboys membalas dengan pengambilan ke atas Roger dan juga Selena yang bakal dimainkan oleh Vince sebentar nanti. Tak sabar untuk saya lihat kerana saya dah lama rindu Selena daripada Vince ini. Pasti Abyssal Arrow yang bakal dilepaskan. Confirm kena dekat target at least 90%. Ya, saya nak cakap kat sini. Ombong ada kat sini. Ombong, sorry Ombong. Hero awak kena ban lah. Wih, Daddy Hood pun ada. Wow. Daddy Hood pun ada. Berikan sokongan kepada pasukan Homeboys. Beliau kata, menang kalah belakang kira, let's go Homeboys. Siap. Dan kita lihat sekarang ini dia final line up di antara kedua-dua pasukan. Adin, awak suka pasukan mana punya draft ni, Adin? Saya sebab ramai family Homeboys sekarang ni. So saya suka Homeboys. Draft mereka sangat-sangat baik. Saya tak bias. Jarang caster nak bias. Tapi Homeboys nampak sangat tengah kuat. Okay, gurau saja. Dua-dua drafting memang nampak terbaik. Tapi saya lebih menggemari pasukan Orange kerana mereka ada security dekat late game dengan adanya Yi Sun Shin, dengan adanya Esmeralda, dan juga untuk early game mereka ada Outlaws, Link Eza, di mana kita tahu boleh main dengan begitu baik sekali.
Yap, inilah dia game yang pertama di antara pasukan Homeboys dan juga Orange Esports. Pasukan manakah yang lebih kuat dekat sini? Penentuannya, kita kena tengok mungkin 5 game dekat sini Adin, bukan 3 game. Sebab saya jangka akan ada pertarungan yang sengit di antara kedua-dua pasukan ini. Untuk pasukan Homeboys, kita ada Sepat Rudin, Saiful Aujang, Madara Uchiha, Anip ni bos, dan juga Eyes on Map. Dan untuk Orange Esports, kita ada Ryuji Isonic, Jordan, Seo Jun Min, Link Eza dan juga Man. Alright. Kita akan mulakan kerancakan kita ini. Cortez, lihat bagaimana Eyes on Map diberikan asakan dengan begitu pantas sekali. Tetapi datangnya Madara Uchiha, Lycan Pounds yang akan mendapatkan kill ke atas pasukan Orange Esports. Tetapi Eyes on Map ataupun Vince yang mendapatkan kill tersebut. Ya, itu dia Lycan Pass punya damage di early game sangat-sangat besar Adin. Tak boleh langsung dipandang rendah. Salah satu hero yang di mana boleh lawan dengan Lancelot Adin. Kita nampak Chibi tak dapat pakai Lancelot, so dia pakai hero ni. Hero ni, Muntun cakap tak kuat. Next match akan di-buff lagi. Dan Pakito tu yang dah kena nerf beribu-ribu kali akan kena nerf sekali lagi untuk the next patch. Tapi sebelum itu, kepada semua yang sedang menonton ini, jangan risau, kita ada giveaway untuk anda sejumlah 10,000 diamond disediakan untuk pemenang. Mudah saja, link yang tersedia dekat ruangan description, pergi dekat situ, baca betul-betul, ikut arahan yang disediakan dan insya-Allah anda boleh menang diamond pada malam ini juga. Ya, 10,000 diamond yang disediakan kepada anda Tapi anda tak mungkin dapat 10,000 diamond sebab akan dibahagi-bahagikan dengan pemenang-pemenang yang lain. Kita tengok itu Jordan damage sebelum dia kena dekat Saiful Aujang. Damage yang besar. Abyssal Arrow tidak kena kepada sesiapa. Datangnya Chibi dekat sini Adin, cuba untuk menggunakan Lycan Pulse. Kena Adin. Adakah ini kill yang seterusnya? Dah mengganas Madara Uchiha, tetapi dia akan back off. Lihat bagaimana Man terpaksa menggunakan RWM bukan untuk initiate tapi untuk tambah dia punya shield sebentar tadi. Gerakan yang sangat-sangat bijak. Ya, dapatkan shield sebentar tadi. Gerakan yang bijak sebenarnya daripada Man. Ya, sekali lagi 1-0, masih lagi mencari kill. Homeboys agak agresif dengan ada Roger ini. Kill perlu dicari seawal game yang mungkin sebab kita tahu Roger sangat-sangat kuat di awal game dan actually boleh sustain juga sampai ke late game. Cuma nanti dia ada sedikit kepayahan lah untuk membunuh Min yang menggunakan Esmeralda, Abyssal Arrow daripada Eyes on Map. Tidak mengenai sesiapa. Terus saja turtle ini akan diambil oleh Chibi. Ya, mudah sahaja dan lihat bagaimana Saiful Aujang gerakannya begitu agresif, cuba untuk menangkap Jordan. Tetapi again, masih lagi belum mencapai level 4, belum lagi sempat menggunakan Tyrant's Rage. Sebentar tadi turtle yang didapatkan oleh pasukan Homeboys agak mudah, tak diganggu langsung oleh Orange Esports yang lebih berikan fokus kepada Aulus. Lihat bagaimana Link Eza tak muncul-muncul lagi dalam map, sentiasa fokus untuk dapatkan farm, dapatkan item terlebih dahulu. Apakah yang akan terjadi syarat kemenangan untuk kedua-dua pasukan ini? Lebih kurang sama sahaja bagi saya, di mana diorang akan fokus berikan side lane diorang ini farm dan juga item untuk menang. So diorang akan fokus macam Orange akan fokus kepada Yi Sun Shin, macam Homeboys akan fokus kepada Nathan untuk dapatkan item dan akan cuba bertarung mendapatkan kill, banyak kill di late game. Tapi Min akan diberikan asakan, tapi datangnya Link Eza, the savior, bantuan daripada Undying Fury. Link Eza terus saja mendapatkan kill ke atas Sepat Rudin, tapi Chibi dia tak nak kalah. Dia cuba untuk mendapatkan kill pembalasan, tapi Mountain Shocker hampir sahaja nak menjatuhkan Madara Uchiha. Namun begitu, dengan adanya Sharingan, Uchiha sempat larikan diri. Saya suka apa yang diorang lakukan. Homeboys, Chibi nampak gayanya terlampau bernafsu hari ini dan itu dia Tyrant's Revenge sedang di-charge sebentar tadi tapi tak ada initiation sebab kurangnya hero daripada Homeboys untuk melakukan team fight dekat situ. Kita akan tengok Link Eza akan bercucuk tanam, fokus untuk mendapatkan item terlebih dahulu. Macam Pak kata awak, Tyrant's Revenge kena ada di bahagian tengah. Abyssal Arrow pula sayangnya tidak tepat mengenai sasaran. Kalau execution daripada Homeboys tadi, Tyrant's Revenge dan juga Abyssal Arrow tepat kena dekat Man, saya pasti Man akan dijatuhkan buat kali yang kedua. Satu lagi, Abyssal Arrow tidak terkena kepada targetnya. Ya, benar apa yang dikatakan oleh Cortex. Kalau Link Eza ni tak jadi pro player, satu je kejaya dia, petani yang berjaya. Lihatlah. Dan sekarang ini Sepat Rudin, entah dari mana sebentar tadi berjaya untuk mendapatkan kill ke atas Seo Jun Min dengan bantuan Uchiha Madara ataupun Chibi. Yap. Perlawanan sekarang ini di antara dua Roma, Jordan dan juga Eyes on Map sedang berlaku seketika tadi. Kita tengok Chibi juga cuba juga mengganggu
perlawanan tersebut. Kita lihat juga sekarang di bahagian atas Link Eza nampak gayanya sedang lawan dengan tank, dan turret di bahagian atas ini akan diambil oleh pasukan Orange Esports secepat yang mungkin. Turret di bahagian bawah. Mira juga Adin, itu dia apa tu? Anip dalam keadaan yang berbahaya tapi akan larikan diri terlebih dahulu, membiarkan sahaja Ice Omid dan Saiful Ajang diperlahankan dengan begitu banyak sekali. Tapi kita lihat Isonic masih lagi belum mencukupi damage nak menjatuhkan sama ada Saiful Ajang ataupun Ice on Map. Satu lagi Abyssal Arrow tidak terkena kepada sasaran. Ya, Turtle berjaya diambil di sini oleh Chibi. Chibi masuk menggunakan Lycan Pounce. Damage yang agak besar memaksa Man untuk patah balik ke belakang. Dan tadi dalam teamfight tu tadi, Homeboys tengah retreat ke belakang sebenarnya disebabkan fokus utama diberikan oleh pasukan ini untuk mendapatkan Turtle, mendapatkan objektif terlebih dahulu. Bila Chibi habis saja ambil Turtle tu, nampak tak digerak begitu agresif tadi. Hampir-hampir berjaya untuk membunuh Man. Kita tengok di bahagian tengah sekarang ini apakah yang akan terjadi. Minit ke-6 perbezaan gol. Homeboys leading dari segi gol. Linkeza masih lagi bercucuk tanam di situ. Di bahagian atas Sepat nampak gayanya terpaksa berpatah balik ke belakang. Nak berhadapan dengan dua orang daripada pasukan Orange Esports bukanlah mudah. Benar-benar sekali. Dan Cortex, bukan saya je bias, MPL Malaysia pun bias. Saya nampak ada komen daripada mereka tadi. Dia kata go Homeboys, hashtag harap dapat jersey. Wah, pandai permainan MPL Malaysia. Tapi sekarang ini kita berbalik semula kepada perlawanan kita. Masih lagi 2 berbalas 1 sahaja kill. Tiada pertempuran-pertempuran yang agresif. Namun begitu, kepada anda semua, jangan lupa untuk follow Games MY Esports official platform dekat Facebook, Instagram, Twitter, TikTok mahupun di YouTube @Games MY Esports, supaya anda tidak terlepas sebarang tournament yang rancak seperti ini. Ya, rancak. Mana-mana rancak. Di sini rancak. Di sana rancak. Satu lagi ke pause. Kalau dia dapat tu memang berdosa. Tetapi yang dapatkan kill adalah pasukan Homeboys ke atas Link Eza. Namun begitu, Ice on Map yang menjadi kill pembalasan sebentar tadi. Lycan Pounce daripada Majaran Ujiha sekali lagi cuba nak mendapatkan Ice Sonic, tidak berjaya. Satu Tyrus Reach yang baik, tetapi tidaklah terkena kepada Xiao Junmin yang mampu melarikan diri dengan adanya Purify. Ya, 3 turret berjaya diambil di sini oleh Homeboys. Orange baru saja berjaya mendapatkan 1 turret Link Eza. Falling Star pun ada di Wow, Falling Star yang baik. Tetapi Cortex, ada 3 ahli pasukan Homeboys sebentar tadi. 3 lawan dengan 1. Basic matematik, memang 3 yang akan menang. Memang tak boleh nak buat apa-apa lah. Lagi satu ada juga damage daripada Anip ni, boys. Macam kita dah cakapkan awal-awal tadi, dia boleh penetrate defense yang ada daripada Esmeralda itu sendiri. Sekarang ini 5 kill untuk Homeboys. Dan Homeboys dapat kawal map ini. Sebab apa saya boleh cakap macam tu? Sebab kita tengok Anip dekat mana. Anip dekat depan. Dia berseorangan macam tu je, tanpa sebarang masalah. Dan ini adalah peningkatan yang agak besar untuk pasukan ini juga, di mana Homeboys bermain dengan sangat-sangat baik. Lawan dengan pasukan yang kuat juga di MPL, itu pasukan Orange Esports sendiri. Ya, Orange Esports sekarang ni mereka tak mampu untuk memberikan serangan balas ke atas pasukan Homeboys. Masih lagi bermain dengan agak pasif, menunggu saat yang sesuai untuk masuk ke dalam pertempuran. Kerana lihat, kalau tiada sesiapa yang nak cari Anip di bahagian belakang, mudah sahaja Entropy, Superposition semua digunakan. Tapi kita lihat Madara Uchiha berjaya untuk mendapatkan kill di bahagian bawah. Xiao Jumin tertangkap sebentar tadi. Sepat Rudin nampaknya akan melakukan gerakan yang agresif, tetapi Orange Esports berikan tanda hormat, undurkan diri. Abyssal Arrow hampir terkena kepada Ice Sonic, tapi Traceless yang pantas daripada Ice Sonic tadi. Dia sempat menggunakan Traceless di masa yang tepat sebenarnya. Kita lihat turret demi turret berjaya diambil. Dan apa yang berlaku di bahagian tengah, Man masih ada lagi real world manipulation. Saiful jangan mati. Dia tak berjaya melarikan diri dekat situ. Terperangkap, nyawa dia dah betul-betul rendah. Dia kena lebih berhati-hati. Datang pula. Itu dia, Cini. Madara Uchiha yang begitu pantas, tapi Sepat Rudin yang akan menamatkan gerakan tersebut ke atas Jordan. Falling Star daripada Xiao Jumin sebentar tadi sangat-sangat baik, tetapi lihat bagaimana macro skill daripada Madara Uchiha. Dia tahu Falling Star tu akan tiba, jadi dia tak fully commit ke atas teamfight tersebut. Ya, di masa yang sama, jangan lupa guys, tengok dekat skrin anda. Korang boleh dapatkan Realme GT Neo 2 dekat Shopee ataupun Lazada. Harga semurah RM1,999 untuk memori sebanyak 12GB dan kapasiti sebanyak 256GB. Realme GT Neo ni lengkap dengan Snapdragon 870 5G prosesor, ada 120Hz
E4 AMOLED display dan juga 65 watt super dahsyat. So dia boleh charge dengan sangat-sangat pantas. Anda boleh main Mobile Legends dengan 120Hz punya FPS. Ya, begitu mantap supaya anda tidak terlepas segala retribution, supaya anda tidak maret. Gunalah phone Realme ini. Terima kasih diucapkan kepada rakan telefon pintar kita Realme. Sementara tadi kita lihat pasukan Homeboyz meneruskan lagi mereka perjuangan mereka dengan mendapatkan lot yang pertama ini 35,000 berbalas 27,000. Pasukan Orange Esports, ya, mereka ada high ground defense, tetapi real world manipulation tu pasti dia punya duration tak lama kerana Sepat Rudin confirm akan pergi ke bahagian backline dan juga Selena confirm akan menggunakan Abyssal Arrow untuk memperlahankan gerakan pasukan pihak lawan. Jordan menerima damage yang begitu besar. Entropi telah dibuka sekarang ni. Lihat nyawa inhibitor tarik ini akan dimusnahkan dengan begitu banyak sekali. Isonic akan dikorbankan terlebih dahulu. Pada masa yang sama, lihat bagaimana pasukan Orange Esports real world manipulation telah dibuka hanya untuk mendapatkan minion-minion sahaja. Tetapi pasukan Homeboyz akan teruskan lagi perjuangan. Saiful Aujang, dia dah standby dengan Tyrus Revenge, tetapi tidak akan melepaskan skill tersebut. Satu arrow yang dilepaskan tidak terkena kepada target. Falling Star Moon daripada Sion Chomita kena bouncing ball di manakah Laika Pass, tetapi Sepat Rudin knockout di bahagian belakang. Inhibitor turret di bahagian bawah akan diambil terlebih dahulu. Wow, tak ada siapa yang mati di sini daripada pasukan Homeboyz. Turret macam diambil di bahagian tengah dan juga di bahagian bawah. Kita tengok juga Abyssal Arrow demi Abyssal Arrow memberikan pressure kepada pasukan Orange. Falling Star Moon terpaksa digunakan oleh Min untuk habiskan minion. Dan sekarang ini Homeboyz akan fokus mendapatkan turret di bahagian atas. Kita tengok adakah mereka berjaya mendapatkannya. Sebab mereka yang daripada Orange tengah fokus untuk mempertahankan mungkin turret percuma sebab kita nampak ada satu minion dia dah BP. Berjaya turret di bahagian atas itu. Woo! Finals MVP kita, Minion. Dengan begitu baik, dengan tekun kerja dia mendapatkan penuh kesabaran, Adin. Mana-mana rancak Minion sekarang ni. Bukan main lagi mendapatkan inhibitor turret di bahagian atas. Dengan inhibitor turret tersebut telah dimusnahkan, maka pasukan Orange Esports hanya tinggal satu sahaja bangunan berharga mereka, iaitu Crystal. Yang sekarang ini lihat Saiful Aujang berjaya untuk mendapatkan Jordan. Dengan begitu baik, satu Abyssal Arrow terkena dekat Link Eza, akan memperlahankan gerakan dia, tetapi Isonic tak mampu terlarikan diri. Undying Fury telah dibuka. Real World Manipulation akan diberhentikan, tetapi Madara Uchiha satu saja objektif diminda untuk menamatkan perlawanan ini, tetapi masih lagi belum boleh. Namun dengan adanya Anip di bahagian belakang, terus saja securekan mata pertama pasukan Homeboyz. Anip ni bos. Dan itu dia satu hit daripada Anip. Sudah cukup untuk menamatkan game yang pertama. Guys, game belum lagi habis guys. Kita akan pergi ke game yang kedua selepas ini. Ini dia item yang telah disiapkan oleh Anip. Korang boleh ambil dan tiru itemization ini supaya korang main Mobile Legends power macam Anip sendiri. Kita tengok banyak gerakan agresif dilakukan oleh Anip sendiri tadi, Adin. Dia hampir ditangkap di bahagian belakang. Dia one on one dengan Esmeralda, tetapi kita tengok masih lagi tidak berjaya dikorbankan oleh pasukan Orange sendiri. Dan kita tengok dia punya KDA 403. Tak boleh dijatuhkan kerana tak ada siapa yang nak pergi ke backline. Patutnya tanggungjawab itu dijalankan oleh Esmeralda. Nak kata Link Eza pun agak sukar kerana dia kena tempuhi benteng pertahanan pasukan Homeboyz dengan adanya Saiful Aujang, dengan adanya Sepat Rudin, dengan dia punya knockout strike memperlahankan gerakan pasukan Orange Esports. Pasukan Homeboyz menangi daripada sudut draft mereka. Mereka ada damage daripada bahagian belakang, mereka ada frontliner yang sangat keras dan juga boleh memberikan damage yang besar, dan juga mereka ada hero yang boleh kawal map, iaitu Selena. Letak Abyssal Arrow, lepaskan Abyssal Trap. So pasukan Homeboyz dominate daripada pelbagai aspek sebentar tadi. Ya, banyak aspek yang telah diorang dominate. So kita cerita pula macam mana game kedua ni, macam mana pasukan Orange nak menang. Mungkin salah satu caranya adalah keluarkan hero Sepat. Itu antara salah satu hero yang agak kuat juga kalau Sepat dapat itu pagi tu. Dan next thing is mungkin boleh mereka keluarkan Nathan dekat sini sebab Nathan punya damage burst output pun memang sangat-sangat tinggi. Esmeralda, mereka ada Esmeralda, tapi Esmeralda pun tak boleh nak sustain dengan damage yang dikeluarkan oleh Nathan itu sendiri disebabkan dia punya magical penetration tu dengan auto attack dia yang memang sangat kuat. Dan tak lupakan juga dia punya super position itu memang akan membuatkan Esmeralda sendiri menangis kalau tepat kena kepadanya.
Ini satu perkara di mana pasukan Orange Sport lebih-lebih lagi Link Eza perlu work on di dalam off-season ini. Di mana yes, saya faham farming itu penting, goal tu penting, item pun penting. Tetapi kalau anda tak balancekan farming dan join team fight itu agak sukar. Sebab sepanjang game tadi, kita lihat Link Eza hanya mementingkan farming dia, which is good, dia dapatkan item. Tetapi bila dia nak masuk dalam team fight itu dah terlampau lambat kerana nyawa-nyawa ahli pasukan dia seperti Jordan, seperti Min, Man semuanya dah sangat-sangat rendah. Jadi Link Eza tak mampu untuk lakukan apa-apa. Kalaulah Link Eza lebih kerap masuk ataupun beliau sendiri yang mulakan team fight, mungkin kita akan lihat permainan yang berbeza. Okey, mungkin kita nampak kalau Link Eza dapat Alucard gameplay dia lain, mungkin kalau dia dapat Outlaws gameplay dia lain. Tapi disebabkan Alucard tu sendiri, dia punya skill itu di mana ada dash untuk masuk dalam team fight dan cooldown dia yang sangat rendah, so dia boleh melakukan gerakan agresif seawal game, Adin. Macam Aulus pula, bagi saya hero ni sangat sesuai kalau dimainkan as a jungler saja sebab dia punya durability ada. Dia nama je fighter tapi di antara fighter yang agak lemah lah bagi saya. Dan dia adalah hero yang item dependent. Di mana Adin, kita kena lihat Aulus perlukan item, sebab itulah kita tengok Link Eza sentiasa apa yang awak cakap tu, menjadi petani bercucuk tanam. Ya, benar sekali. Okey, sebelum kita masuk kepada drafting, saya ada baca beberapa komen yang agak kelakar. Kita fokus kat komen sikit lah sekejap lah. Sila. Mak D kata, Adin sebut nama saya. Hai Mak D, seronok, have fun dekat mana-mana anda berada sekarang ni, mana-mana rancak sekarang ni. And then Daddy Hood dia kata, Adin dengan konteks macam Brad Pitt dengan Tom Cruise. Wah, Daddy lain macam dia punya. Dia punya perumpamaan tu bukan main lagi. Okay guys, thank you so much kepada pasukan Homeboys dan juga penyokong-penyokong Orange sentiasa berikan positive support dekat tournament ini kepada anak-anak buah mereka. Semoga dua-dua pasukan berikan yang terbaik pada malam ini, Kotax. Ya, thank you Daddy Hood. Saya pun tak sangka lah saya kacak lah. Alhamdulillah, diorang puji. Alhamdulillah. Kita ni kacak, Adin, bukan kaleng-kaleng ini. Dan Link Eza dapat hero dia, Adin. Ini adalah bencana. Kenapa dia lepaskan? Kenapa Homeboys lepaskan? Dan Farsa juga diberi keutamaan oleh pasukan Orange sendiri. Dan actually Farsa pun sebenarnya dalam bahaya. Ada counternya dekat sini. Kita tengok counter dia apa? Kita tengok adanya Matilda, adanya Esmeralda. Adik-beradik dah telah pun dipilih oleh pasukan Homeboys. Adik-beradik terus saja dibawa masuk. Yang menariknya, pasukan Homeboys sendiri yang mengeluarkan Pakito dan membenarkan pasukan Orange Esports mendapatkan Alucard mereka. Jadi adakah pasukan Homeboys seolah-olah mengatakan, mari cuba berikan yang terbaik, draft yang terbaik pasukan Orange kita boleh tandingi. Mungkin pasukan Homeboys telah sedia dengan mereka punya counter ke atas Orange Esports punya Alucard. Lebih-lebih lagi kepada Link Eza, Man juga ataupun Clean terus saja dikunci sebagai that secondary damage dealer. Kalau late game, lihatlah damage daripada Clean ini amat menyakitkan. Yap, kejap Adin, saya restart PC saya lagi satu. Menyempat. Kejap, dia punya screen hilang kejap. Okey, kejap. Tidak mengapa. Saya sambung terlebih dahulu. Kita lihat ban ke atas Yuzong terus saja dilaksanakan oleh pasukan Homeboys, membenarkan Yif ini untuk bergerak lebih selesa apabila dia membuka real world manipulation. Manakala Orange Esports respect ke atas Chibi terus saja mengeluarkan Lancelot beliau, kerana kita tahu kalau Chibi dapat Lancelot dia, seperti mana pantun tadi awal-awal tadi tu, yang ting tu, itulah yang akan dilaksanakan oleh Chibi nanti. Ya, tepat sekali. Dan kita akan lihat hero seterusnya akan dipick di sini oleh Chibi, dan itulah Yi Sun Shin, hero yang kuat juga di MPLI. Banyak pasukan top tier pakai, guys ya. Hero ni perlu diberikan respect sebab damage di late game dia, di mid game dia sangat-sangat tinggi. Lebih-lebih lagi kalau dia dah siap item macam Malefic Roar dan juga tak silap saya Demon Hunter Sword. Okey, dan item yang first mungkin dia akan buat dekat sini kalau guna Yi Sun Shin adalah Blade of Despair. Sebab Blade of Despair ni digabungkan dengan Mountain Shocker, memang pedih. Memang pedih ni. Memang pedih seperti yang dikatakan oleh Cortex. Dah alah, ada map hack, skill yang sangat-sangat tipu. Dia tekan je satu button, dia nampak semua orang berada dekat mana. Dan Brody akan menjadi pilihan terakhir buat pasukan Homeboys. Manakala Belmont telah diambil oleh pasukan Orange Esports. Sekarang ni sangat-sangat menarik sebenarnya kerana daripada sudut pasukan Homeboys, Esmeralda tak ada skill untuk memberhentikan Cyclone Sweep Belmont ini kecuali Falling Star Moon dia lah. Jadi dekat fasa early game ataupun laning phase nanti, saya menjangkakan Belmont ini boleh bermaharaja Lelia sehingga level 4 supaya dia boleh mendapatkan little counter and then cuba snowball dengan ultimate beliau.
Ya, the best thing about Balmond sebab dia boleh dapat nyawa dia bila setiap kali dia dapatkan kill. Tak kisahlah kill minion ke, kill hero ke, still dia akan boleh dapat HP dia balik. Dan ada satu emblem physical di mana kalau digabungkan dengan Balmond, dia akan menjadi sangat-sangat menarik sebab tak silap saya passive emblem physical itu adalah tambah HP bila dapat kill minion. Festival So kalau of Blood. kalau guna emblem tu Adin, saya rasa Balmond payah nak mati. Memang sangat-sangat suka. Spellbind dia sekali dia ketuk dah lah bunuh enemy and dia dapatkan nyawanya semula. So inilah dia perlawanan game yang kedua di antara pasukan Orange Esports dan juga pasukan Homeboys, di mana pasukan Homeboys berjaya securekan mata pertama mereka. Namun begitu kita lihat di middle lane ini, Man dan juga Eyes on Map bertubi-tubi memberikan damage antara satu sama lain, tetapi Man ada bantuan, ada healing bergerak daripada Estes. Ya, dan ada itu dia putaran maut daripada Min, tapi dia keras, susah untuk ditumbangkan dengan cepat, perlukan item untuk bunuh dia. Tapi tak mengapa guys, kita lihat sekarang ini fokus untuk kedua-dua pasukan punya jungler adalah untuk bercucuk tanam. So kalau anda nak cucuk tanam dengan lebih baik, korang jangan lupa join giveaway sepanjang live stream ini. Sebanyak 10,000 diamond telah disediakan kepada pemenang. Link ada dekat description, pergilah baca. Benar-benar, jangan lepaskan peluang ini ya. Sambil-sambil rancak tengok tournament, sambil-sambil itu memenangi 10,000 diamond yang terkumpul. Berbalik semula, kita dalam pertarungan kita ini, Ice Sonic diberikan damage daripada Anip, tetapi kita lihat Jordan sentiasa akan berada berdekatan untuk memberikan healing kepada Ice Sonic. Link Eza terus saja tak cukup farming dekat jungle sendiri, dia invade jungle enemy untuk curi segala sumber ekonomi. Nah, itulah pergerakan yang patut dibuat. Nampak jungle pihak musuh cuba perlahankan jungle daripada pihak musuh sendiri, dan kita lihat mungkin akan berlakunya peperangan di sini. Turtle akan keluar dalam kurang 5 saat daripada sekarang. Boleh pasukan Homeboys fokus untuk dapatkan Turtle ini, tapi Link Eza pun nak objektif yang sama. Nampak gayanya kekuatan yang ada pada Link Eza gunakan nak look at di early game adalah hero. Nampak tak? Baru je nak cakap damage yang tinggi. Nampak tak tu betapa cepatnya dia membunuh Eyes on Map dengan beberapa limpasan sudah cukup untuk menumbangkan hero tersebut. Pedek side telah pun dibuka. Adin dekat sini berjaya untuk stun. Saiful Aujang dan dengan begitu mudah sekali oleh Link Eza. Link Eza sekarang ini ada support yang terbaik lah untuk dia. Di mana kalau dia ada buat kesilapan nanti pun dia boleh ditambah balik nyawanya disebabkan adanya Jordan yang menggunakan Estes di sini. Separudin diberikan damage yang begitu banyak sekali oleh Sion Jomin. Boleh menggunakan little counter sekarang ni. Mungkin satu lagi tumbukan yang harus. Itu dia bersama dengan satu lagi Cyclone Sweater. Tapi Man, dia kata tak payah susah-susah. Kita flame shot je. Kita bakar je. Mana-mana rancak. Itu dia satu flame shot yang begitu baik sebenarnya. Bolehlah lawan dengan Zaim Sempoi. Gitu. Alright, di bahagian tengah sekarang ini kita tengok Man sedang cuba untuk set up ambush di hadapan, melontarkan skillnya, tetapi Eyes on Map betul-betul matanya di map dapat mengelak serangan yang dikeluarkan. Tetapi adakah dia dapat elak serangan ini? Pedek side dikeluarkan, ada flicker, terselamat untuk seketika. Ya, nasib baik Eyes on Map ada flicker mampu untuk melarikan diri sebentar tadi. Dan juga Man masih lagi cooldown flame shot beliau. Kalau tidak, pasti akan dilepaskan kepada Eyes on Map. Keadaan kembali stabil semula. Tapi kita lihat di bahagian bawah, kemungkinan ada potential kill yang akan terkena ke atas Ice Sonic. Namun begitu, Ice Sonic sempat menggunakan flicker melarikan diri. Pada masa yang sama, sempat Rudin diberikan asakan dekat bahagian atas. Nampak gayanya pasukan Orange akan securekan objektif pertama dekat turret di bahagian atas. Tetapi lihat sempat Rudin terkena Feather as a flame shot. Cuba digunakan tetapi sempat Rudin 8,000 IQ mengelakkan. Mudah je, dia elak ke tepi je. Ya, turret di bahagian bawah juga berjaya diambil di sini oleh pasukan Homeboys. Belum lagi, minta maaf. Saya ingatkan mereka dah ambil turret tu, rupanya mereka just clearkan minion dan turret ini akan diserang sekarang ini. Pengambilan turret daripada pasukan Homeboys. Adakah pasukan Orange akan cuba tahankan turret ini daripada dijatuhkan? Saiful Aujang, gerakan yang bijak ditunjukkan oleh kedua-dua pemain. Nampak gayanya di mana Jordan letak skill dia, dan di masa yang sama Saiful Aujang dia berada di kawasan paling hadapan membuka map terlebih dahulu. Ya, lihatlah kepintaran MPL team ini. Mereka takkan biarkan turret mereka dijatuhkan dengan begitu saja. At least mereka mendapatkan pembalasan turret seperti mana pasukan Homeboys melaksanakan di bahagian bawah sebentar tadi. Tetapi Orange Esports akan mendapatkan lagi satu objektif yang akan menjauhkan lagi kedudukan ekonomi mereka. 14,000 berbalas 12,000 sekarang ni, Kotax. Yep. Sekarang hampir minit yang kelima, Adin. Apakah yang akan terjadi? Balmond nampak dia diasap oleh kedua hero, dan dekat sini guys ada
custom jersey. Let's say you guys nak buat jersey custom made, di mana korang boleh dapatkannya dengan layari di www.zush.com.my untuk dapatkan custom jersey e-sport anda. Zush Sport, your truly jersey expert. Perlawanan di bahagian tengah, Min diasak dan detail counter digunakan. Dan ada yang mati di bahagian atas di situ. Nampak tak Lingeza Menganas mendapatkan kill yang keduanya dengan membunuh Anip di situ. Anip perlukan bantuan, tetapi di bahagian tengah kita dapat lihat ada juga yang hampir-hampir terkorban, dan kita tengok real world manipulation digunakan di situ untuk mengelakkan pihak musuhnya berjalan ke depan, mengambil tarik di bahagian belakang. Dan di masa yang sama juga tadi Ryuji ada mendapatkan kill. Saya terlepas. Ya, benar sekali. Di bahagian bawah, bukan Ling Eza saja mendapatkan kill, tetapi berjaya untuk mendapatkan sedikit sebanyaklah nyawa turret di bahagian bawah. Dengan ketiadaan minion, mereka tak boleh fully commit ke atas pengambilan turret tersebut. Orange Esports sekarang ini nampak gayanya mendominasi daripada sudut kill, daripada sudut ekonomi dan juga daripada pengawalan map mereka, kerana setiap kali pasukan Homeboys cuba melakukan serangan, mereka boleh baca gerakan pasukan Homeboys dengan begitu baik, dan kerana itu mereka boleh react lebih pantas untuk elakkan diri mereka. Tapi sekarang ini Madara Uchiha di bahagian tepi, fokus diberikan kepada Jordan terlebih dahulu, namun begitu Man akan terus meletupkan nyawa Yves. Seperti mana kita tahu Feather Airstrike lebih kuat nak dibandingkan dengan real world manipulation. Ya, di masa yang sama itu dia hujan api itu memang tak boleh dibendung. Yang boleh lawan tu tak silap saya adalah Kagura saja, di mana dia ada payung untuk elak hujan itu. Benar-benar sekali. Memang tak boleh nak buat apa-apa apabila adanya Feather Airstrike tersebut. Dan sekarang ini Jordan menerima damage yang agak besar, tetapi again tak cukup untuk burst down. Dan sekarang ni Ling Eza cuba untuk masuk, tetapi Saiful Aujang akan mengelakkan diri mereka terlebih dahulu kerana objektif telah muncul, iaitu Turtle pada minit yang ke-6. Sekeliling Eagle ke arah belakang. Saiful Aujang terperangkap sekarang ni, little counter, tetapi Ling Eza yang akan mendapatkan kill tersebut. Turtle ini mungkin akan didapatkan oleh Chibi dengan begitu mantap sekali, walaupun kehilangan Saiful masih lagi berjaya untuk mendapatkan Turtle. Yep, Turtle sangat penting. Objektif yang baik di sini berjaya didapatkan oleh pasukan Homeboys, menambahkan sedikit EXP dan juga di masa yang sama menambahkan sedikit gol lagi sekali. Dan flame shot! Nampak di sasaran, itulah dia Man. Itu Man bersorangan, belum lagi digabungkan dengan Min. Kalau digabungkan dengan Min, mungkin ramai yang terkorban. Wah, kita dah dapat daripada jauh dah. Satu lagi letupan and a flame shot terus saja diguna pakai oleh Man untuk securekan kill yang ketiga ke atas luar. Saya rasa 3-3 kill Man tu semuanya kena dekat eyes on map. Semuanya ke arah Yves. Jadi Yves sekarang ini ataupun Vince ada masalah sedikit untuk sustain di dalam team fight apabila dia membuka real world manipulation. Dan Chibi pun kita tak banyak lihat dia di dalam pertarungan, masih lagi fokus untuk farm, kerana kita tahu Yisan Shin kalau late game amat menyakitkan. Pada masa yang sama di bahagian atas, Brody tak mampu untuk lakukan apa-apa. Dan sebut pasal Chibi, dia lakukan serangan sekarang ni. Aiz ni Blessing of the Moon Goddess daripada Jordan menyelamatkan keadaan, dan Aujang Saiful Aujang yang akan dijatuhkan terlebih dahulu. Jordan, dia punya timing tu, Masya Allah, begitu baik sekali. Dia punya heal tu, kalau ya Allah, Farsa pun actually susah nak lawan dengan Estes sebenarnya. Farsa punya Feather Airstrike, kalau ada Estes di pihak musuh kan, Adin kan, musuh tu just datang masuk je guna Estes tu, sebab dia tak takut damage yang besar yang dikeluarkan oleh Farsa. Dan kita tengok lagi sekali pun Ling Eza pun ada berhampiran dengan dekat situ tadi. So bila dia masuk, kita tengok sekali dia libas dengan libas barang dia tu, banyak nyawa yang hilang. Dan lagi sekali kita tak boleh nak cakap apa-apa lah. Diorang memang kekurangan damage dan rotation mereka agak sedikit perlahan. Dan jangan lupa follow Games My Esport official platform di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube. Di situ ada kita lihat Feather Airstrike memang begitu baik, tetapi kita lihat bagaimana dia terkena stun daripada kapal Uchiha Madara. Ling Eza akan terus saja mengganas pergi ke bahagian backline, cuba nak mendapatkan sepat Ruden, tetapi Ice on Man yang menjadi tumpuan terus saja dijatuhkan oleh Ice Sonic again and again. Kita dah ingatkan clean ini amat menyakitkan apabila dia dah siapkan item damage. Kalau tak ada siapa yang ganggu beliau, mudah saja dia free hit ke atas pasukan Homeboys. Awak nak tahu sesuatu tak, Alin? Apa dia? Homeboys baru berjaya mendapatkan kill yang pertama tadi. Itu pada minit ke-9. Ya, Orange Esports bermain dengan sangat-sangat baik. So memang sepatutnya Homeboys next game kena ban Alucard ni. Sebab Alucard macam saya cakap kan, tak banyak assassin yang boleh lawan dia dekat early game. Even Lancelot pun ada masalah nak lawan dengan Alucard di early game. Alucard ni boleh banyak, orang kata boleh belasah banyak assassin, terutamanya di early game. Dia boleh lawan dengan Link di early game tanpa sebarang masalah, sebab damage daripada parang dia tu sendiri memang besar. Dan di masa yang sama juga, kalau dia orang bawa assassin macam Hayabusa,
kemungkinan besar boleh menang lah boleh menang lah Alucard kalau dia lawan dekat tempat yang banyak minion lah. Benar-benar sekali. Agak sukar ya tim mana-mana pasukan pun nak bertanding dengan Alucard Link Eza ini. Even dekat MPLI pun Alter Ego memberikan tanda hormat ke atas Alucard Link Eza ini. Jadi kita lihat bagaimana Lord berada dekat bahagian bawah. Pasukan Orange Esports telah melakukan gerakan dekat bahagian tengah ini, cuba untuk cut minion sepantas yang boleh. Tak Isonic dibiarkan begitu saja, tetapi Saiful Auja dia out of position, akan dikejar oleh Link Eza dan juga Man. Inilah penamat untuk Saiful Auja. Dia kejar Isonic tanpa dia sedar member-member dia semua dah tak ada dah tadi. Datang pula hujan api dari atas kepalanya, dan hujan api itu memang sangat-sangat menyakitkan jiwa dia. Dan Lord di bahagian bawah sekarang ini, real world manipulation dibuka, pertahanan turret di bahagian bawah nampak gayanya sangat-sangat kuat. Perlawanan diteruskan, damage daripada Chris sangat besar. Separuh dia terpaksa menggunakan flicker melarikan diri. Adakah ini team fight yang dicari? Blessing of the Moon Goddess masih ada lagi. Pendek saya buka, tengok tu damage dia ke atas Ice on Map, sangat-sangat tinggi, sangat-sangat kuat bermaksa. Dia balik ke base sekarang ini. Perlawanan diteruskan, mid masuk terus, berputar-putar di situ macam kentang putar, menghasilkan damage yang agak besar. Dan itu dia, Blessing of the Moon Goddess dikeluarkan. Tetapi adakah damage daripada Oboy sangat-sangat mencukupi untuk menumbangkan seseorang? Ya, mereka berjaya mendapat satu hero di situ, iaitu Almond. Oh, libasan daripada Link Eza. Enggak ada obatnya, Cortex terus saja mendapatkan kill ke atas Saiful Auja. Tetapi pasukan Homeboys, bolehlah mereka menghembus nafas lega sedikit kerana berjaya untuk mempertahankan kristal mereka. Inhibitor turret di bahagian bawah masih lagi berdiri. Tetapi kalau kita lihat daripada sudut gol, pasukan Homeboys got a lot to do kalau mereka nak lakukan comeback sekarang ini. Ya, benar apa yang awak cakapkan dekat sini. Masih lagi mereka daripada pasukan Homeboys sangat-sangat memerlukan item. Kita tengok tu baru saja Chibi siapkan dia punya Endless Battle, item yang penting. Lebih-lebih lagi bila dia guna Traceless, auto attack dia selepas itu akan jadi true damage. Okey, sangat-sangat penting untuk tembusi pertahanan pihak musuh di bahagian atas sepak Ruden sekarang ini. Oh, berjemaah semua orang datang daripada pasukan Orange Esports sekarang ini. Ini memang rancak. Terus saja sepat Ruden dia akan rancak dekat base dia sebentar nanti selama 30 saat. Dan pasukan Orange Esports melakukan satu lagi rotasi. Saiful Aujang perlu berhati-hati, tetapi tidak mengapa, masih lagi ada ruang untuk larikan diri dengan adanya guiding swing. Uchiha Madara tidak ingin melepaskan kapalnya. Kita lihat bagaimana Mountain Shocker telah dibuka untuk memberikan sedikit sebanyak vision. Damage yang begitu besar daripada Feather Strike Man. Tetapi lihat bagaimana pasukan Homeboys sangat-sangat bijak, sangat-sangat berdisiplin, clearkan minion dengan pantas. Itulah fokus utama dia, kena clearkan minion, sebab minion itulah dia punya kristal boleh diserang oleh pihak musuh dengan cepat. Tak ada minion, lambatlah. Sebab ada turret protection ataupun crystal protection dekat situ kalau tak ada minion lah. Dan cakap pasal protection, kalau dalam patch yang baru ni nanti, inhibitor turret itu ada protection guys, di mana kalau korang push di sebelum minit ke-12 kot, tak silap saya. Ada banyak-banyak minion tu boleh diratakan dengan sekelip mata sahaja oleh inhibitor turret. Dan dekat sini lagi sekali ada Realme GT Neo 2. Korang boleh beli dekat Shopee ataupun Lazada. Harga semurah RM1,999 untuk memori RAM sebanyak 12GB dan dia punya kapasiti 256GB. Realme GT Neo lengkap dengan Snapdragon 870. Tapi ada perlawanan lah ni. Tetapi ada Blessing of the Moon Goddess daripada Jordan, namun begitu Uchiha Madara masih lagi cuba sedaya upaya untuk mendapatkan kill. Tetapi Ice Sonic yang akan mendapatkan kill pembalasan. Tinggal 3 ahli pasukan Orange Esports. Anip nak larikan diri, tetapi little counter campur dengan flicker. Terus sahaja Anip ini boss diratakan dan kemenangan bakal dimiliki oleh pasukan Orange Esports untuk menyamakan kedudukan mereka 1-1. Pasukan Homeboys perlu tekan butang panik. Mungkin Mak D kena masuk lepas ni. Panik gak, panik lama sangat. Itulah dia yang kita boleh cakap kepada pasukan Homeboys buat masa sekarang ini. Satu kesilapan dekat sini kita boleh cakap melepaskan Alucard. Macam kita dah cakapkan awal-awal, Alucard di early game tiada tentangan oleh jungler yang lain. Mungkin yang boleh lawan dengan dia adalah Roger kot. Tapi itulah, saya pun tak pasti Roger boleh menang dengan dia one on one.
Tapi kalau kita tengok item yang dibuatkan oleh Linkeza, kenapa damage dia sangat-sangat tinggi? War Axe is really needed dekat sini. Blade Benar. of Despair, Endless Battle ni lagi penting sebenarnya. Lepas tu Malefic Roar untuk menembusi pertahanan yang ada macam Esmeralda kan. Dia ada buat item defense. Macam Anik pun ada buat item defense. So dia boleh bunuh hero-hero yang ada item defense ini dengan sangat mudah. Kita lihat bagaimana lifestyle yang ada pada Link Eza ni memang besar jelah dia mereka dengan adanya item-item yang dilengkapkan. Tetapi daripada pasukan Homeboys bukan satu, bukan dua, tapi ada 3 item anti-healing daripada Ice on Map, Saiful Aujal, Sepat Rudin pun semuanya cuba untuk lengkapkan item tersebut, namun begitu tidak cukup untuk lemahkan healing yang diberikan oleh Jordan, lemahkan anti-healing yang didapatkan oleh Link Eza juga. Dan kerana itulah pasukan Orange Esports boleh survive di dalam team fight lebih lama dan mereka boleh terus push ke arah pasukan Homeboys. Kalaulah pasukan Homeboys ada more burst damage, kemungkinan Yves ditukarkan kepada Lilia, I think mereka boleh burst pasukan Orange dengan pantas tanpa ada healing daripada Jordan tersebut. Ya, betul. Ataupun Sicilian. Actually Sicilian. So diorang macam hero line up mereka kan macam more towards late game kan. So apa kata ambil Sicilian, sebab damage yang ada daripada Sicilian tu akan menakutkan lagi orang kata grouping yang ada untuk hero Estes ni. Sebab kita tahu bila pihak musuh ada Estes, mereka akan group bersama. Benar. So kelemahan dekat situ, kalau ambil Sicilian pada pasukan yang suka grouping, dia akan tambah lagi stack Sicilian. Dan di late game sangat-sangat nanti kita akan tengok healing daripada Estes itu sendiri tak mencukupi untuk tahan ataupun untuk sustain damage daripada bad impact daripada Sicilian. Ya, Sicilian juga dia tick the box kalau nak menggunakan sebagai high ground defense, sebab macam mana kau tak cakap, that bad impact juga dengan ada stack yang banyak boleh clearkan minion dengan pantas. Boleh jalankan tanggungjawab yang sama kalau pasukan Homeboys diberikan tentangan yang begitu banyak. Tetapi berbalik kepada yang awal-awal cakap tadi, nak counter ke atas Orange, the first thing you need to do, ban Alucard terlebih dulu. Sebab sukar, sangat-sangat sukar. Bukan kita kata pasukan Homeboys tidak kuat, sebab kita dah lihat berkali-kali Alucard Link Eza ni walaupun ada counter seperti Ruby ke any kind of crowd control, Link Eza tak kisah, dia akan terus pergi depan and terus mendapatkan kill. So the only way nak kalahkan is just ban hero tersebut. Yeah, I agree with you. Sebab Linkeza punya Alucard sejak kita tengok ni tak pernah kalah lagi lah. Sebab tu alter ego. Dengar ni, alter ego kumpulan daripada Indonesia. Macam Adin cakapkan tadi, alter ego respect band bye dekat ni Alucard Linkeza. Sebab dia tahu budak ni pandai kira damage. Sebab tu dia boleh masuk team fight, dia boleh menang team fight tu. Ya. And tak dibantukan lagi untuk pasukan Homeboys sebab Jordan pula ada Estes. So kalau Link Eza nyawa rendah, dia boleh flicker masuk Blessing of the Moon Goddess, tambahkan balik nyawa Link Eza, kuatkan lagi keupayaan dia untuk pergi ke depan. Ada emblem killing spree, so setiap kill yang didapatkan oleh Link Eza akan menambahkan lagi nyawa untuk Alucard tersebut. Jadi a very very good match di antara kedua-dua pasukan ini. Skor terkini adalah 1-1. Kita akan lihat game yang ketiga sebentar saja lagi. Drafting yang akan dimulakan. Persoalan dia, okay, ban Alucard itu sudah semestinya untuk pasukan Homeboys, sebab dari segi damage mereka ada je tadi. Apa yang kekurangannya? Burst, maybe burst type of damage kemungkinan dikurangkan ataupun kekurangan tadi untuk pasukan Homeboys. Okay, kalau kita cerita burst, Alucard is burst type. Benar. So diorang pun dapat Farsa, so burst type juga kan. So untuk Homeboys, kalau apa yang kurang? Homeboys, ya mereka kurang burst juga. Kita boleh tengok hero apa je yang boleh burst untuk pasukan itu. Mereka ada Eve kan? Yup, Eve, Yi Senshin, Matilda. Mid game Matilda je lah, tapi itu single target actually. So mereka ada Esme, it's not a burst, more to burst, sustain. Nope. So mereka kurang burst. So mudah saja kerja Jordan tadi, sebab damage yang ada daripada pasukan Homeboys is just macam mana, continuous damage untuk serang. So it's not like one hit burst. So mudah saja untuk Jordan, okay, nyawa member-member saya rendah, tak apa, healing terus semua naikkan balik. Instead of kalau Homeboys ada satu attack terus burst ke arah pasukan pihak lawan, I think Jordan pun tak sempat nak heal rakan-rakan dia tadi. Ya, betul. Dan hero diorang pun more towards late game. Jungler diorang pun pilih more towards late game. So actually Link Eza dah tak boleh dah nak bunuh Yi Sun-shin dekat late game tu tadi. Tapi itulah Link Eza pun dah gemuk sangat. Pasukan Orange sendiri yang lain-lain pun dah gemuk sangat. Dan kita tengok tadi pasukan Homeboys agak sedikit lambat mendapatkan item dan mendapatkan farm, sebab diorang pun dapat kill yang pertama di minit yang ke-8 ke ke-9 tadi. So disebabkan itulah diorang agak ketinggalan lah dari segi ekonomi, bak kata Karakunyet.
Memang ketinggalan ekonomi, bukan ketinggalan fizik ataupun subjek-subjek yang lain. Tapi tidak mengapa. Sekarang ini momen yang anda nanti-nantikan. Game yang ketiga bakal dimulakan dengan drafting. Pasukan Homeboys akan menggerak terlebih dahulu sebagai the first band and the first pick. Dan band yang pertama, seperti mana yang kita dah bincang, mereka terus saja memberikan counter kepada pasukan Orange Esports, iaitu keluarkan Alucard. Jangan beri Alucard ni masuk sebab agak payah. Macam kita dah bincangkan banyak kali lah. Alucard as a jungler, first of all, kita boleh cakapkan lagi sekali lah. Damage early game dia tinggi. Okay, and then dia ada mobility. Okay, dan dia senang untuk chase hero yang dia nak chase, nak bunuh. And also, tak banyak hero jungler boleh menang lawan dia one on one. Benar. Saya tak tahu lah ada hero tak boleh lawan dia dengan orang. Mungkin ada tapi tak banyak lah, sebab damage yang ada pada Alucard and then healing yang dia ada juga, itu menyebabkan hero Alucard ini sangat-sangat kuat. Mungkin kalau ada burst Aldous ke 2-3 tumbuk boleh dapatkan dia, tapi nak dekatkan diri dengan tu late game. And then nak dekatkan diri pun Alucard ada banyak dash, dia boleh lompat-lompat untuk larikan diri. So it's quite tough untuk counter ke atas Alucard ini. So the only way untuk kalahkan dia, ban je. Dan ada ke kot tak silap tadi Alucard ni si Linkeza pantai barat. Lawan dengan siapa? Pika-Pika ke? Sebelum ini lawan dengan Jerung Merah. Jerung Merah lah kot, tak silap saya. Di mana ada dia bawa masuk barat. Macam kita tahu, barat tu keras. Benar untuk dibunuh dengan cepat. Tapi Linkeza dengan dia punya Alucard, dia tabrak je barat tu. Barat tak barat. Kan, nampak tak betapa kuatnya damage yang ada daripada Alucard ini. Dan kita tengok sekarang ini Linkeza guna Lancelot. Wow. Kalau nak compare Linkeza punya Lancelot dengan Chibi punya Lancelot, mana yang awak suka dekat sini ada? Kita kena tengok Linkeza punya Lancelot terlebih dahulu. Sebab setahu saya Linkeza untuk assassin side dia kurang sedikit, lebih kepada that fighter punya jungler dengan adanya Bane, Alucard ataupun Aulus. Tapi kali ini kita diberi peluang untuk lihat Lancelot Linkeza ini mampu ke tak beliau membantu rakan-rakan daripada Orange Esports ini mendapatkan mata yang kedua. Tetapi pasukan Homeboys drafting yang lebih kurang sama, tetapi Chibi kini akan menggunakan Link di bahagian jungle. Dengan adanya Johet boleh memberikan sedikit sebanyak bantuan, dan mereka ada the secondary damage dealer, iaitu Clip. Kan awak cakap Chibi menggunakan Link, saya ingat awak nak sebut Linkeza tadi. Rupanya dia ambil Link. Okey, Pharsa sebagai hero yang terakhir dekat sini. Pharsa hero yang kuat. Lagi sekali saya nak cakap hero yang agak OP. Alice. Silap, minta maaf. Alice hero yang kuat selalu diambil di sini oleh orang kata dari meta MPL Filipina, ya. Lalu dipilih dan hero top pick di sana juga, guys. Dan itulah dia full draft di antara kedua-dua pasukan. Dengan adanya Alice ini akan memberi advantage jugalah untuk pasukan Orange untuk pergi mencari hero-hero yang lemah di bahagian belakang. Kita akan lihat macam If akan di-aim oleh dia, dan juga di masa yang sama mungkin Anip juga menjadi sasaran Alice ini. Okey, inilah dia tuan-tuan dan puan-puan, game yang ketiga, game yang sangat-sangat penting untuk kedua-dua pasukan ini. Satu lagi langkah yang perlu diambil oleh mereka untuk dinobatkan sebagai juara Think Esports Championship 2021. Pasukan Homeboys di sebelah warna biru, manakala Orange Esports yang akan mulakan gerak-geri mereka di pasukan berwarna merah. Ya, tak silap saya, Linkeza baru dapat Supreme dia punya ni lah. Dia punya Lancelot, tak silap saya lah. Dia ada post dekat mana entah hari tu, saya lupa. Tapi adalah something about hero ni yang dia push. Dan kita tengok ada damage yang besar daripada Eyes on Map. Man pergi ke depan sekarang ini cuba untuk mendapatkan kill. Dan itu dia, Little Wanderer berjaya didapatkan oleh Madara Uchiha. Ya, dengan adanya mata Sharingan, dia tahu timing bila nak menggunakan retribution yang tepat untuk mendapatkan Little Wanderer tersebut. Tetapi tidak mengapa, untuk pasukan Orange Esports, lihatlah Linkeza akan terus mara ke kawasan Orange Buff untuk securekan buff yang seterusnya. Saiful Aujang gerakannya agak agresif untuk memberikan sedikit sebanyak kesusahan kepada pasukan Orange Esports. Tapi fokus akan diberikan di bahagian atas ni. Lihat bagaimana Sepat Rudin di zone out dengan begitu baik sekali oleh Seo Jumin, memaksa
Tamus untuk berhati-hati, tetapi Madara Uchiha gerakan yang baik mendapatkan kill ke atas Jordan sebentar tadi. Tempest of Blade telah digunakan, tapi lihat bagaimana Ling Eza tak ada arah untuk larikan diri, tak ada Phantom Execution, membenarkan Madara Uchiha satu lagi yang diperlukan. Tetapi seperti mana yang kita tahu, Chibi dia berpuasa, dia tak bernafsu tinggi tadi. Supreme League ni bos. Jangan ni kata pandang rendah lah dengan apa yang boleh dilakukan oleh Chibi punya Link. Kita tengok tadi damage yang dihasilkan agak menakjubkan. Saya pun macam wow, teruja mangsa yang seterusnya. Satu lagi hit dan killing spree diberikan kepada Madara Uchiha. Di early game ni Adin, minit kedua dia dah dapat 3 kill. Dia marah awak Cortex. Tadi awak cakap minit ke-9 baru dapatkan pertama kill kan. Ni Homeboys minit kedua. Minit kedua dah 3 kill dan 3-3 semua diberikan kepada Madara Uchiha yang akan mempercepatkan lagi farming beliau dan juga leveling beliau. Pasukan Homeboys boleh saja gunakan kesempatan ini untuk lakukan snowballing effect ke atas Orange Esports. Ya, sepatutnya mereka kena beri ruang lagi untuk Link mendapatkan banyak kill dekat sini. Sebab kita tahu sekarang ini, itu dia, real world manipulation. Datang pula lagi seorang, Uchiha Madara, di mana dia akan cuba membunuh Man di masa yang sama. Kita dapat lihat juga Man dan juga Jordan terkorban di sini. Saiful Aujang, dia terlampau agresif tadi dan dia terpaksa dijadikan orang kata mangsa korban untuk Orange. Ya, tidak mengapa dia korbankan nyawa dia sendiri untuk mendapatkan kill ke atas pasukan Orange Esports, membenarkan lagi Chibi untuk bergerak sangat-sangat agresif. Cubaan untuk invade jungle pasukan Orange Esports, cuba untuk mendapatkan orange buff, tetapi dapatkan jungle kecil pun tiada masalah. Dan sekarang ni dia akan masuk, dia dah tahu Ling Eza tak ada ruang untuk larikan diri. Tempest of Blade telah digunakan, tapi Jordan akan melakukan healing falling stamina daripada arah Seo Junmin. Dan kita lihat bagaimana Uchiha Madara again. Saya kata dia berpuasa, tapi tadi macam menafsu tinggi sangat. Saya setuju dengan apa awak cakapkan. Tapi nasib baiklah masih lagi di awal game, so dia boleh revive dengan sangat-sangat cepat. Kalau di late game dia buat kesilapan yang macam tu, ia berpotensi untuk orang kata menyebabkan pasukan Homeboys tertewas. Dan kita tengok tadi ejector yang cantik tapi tak ada follow up. Dia pergi mencari kill secara berseorangan, tapi tak mengapa. Kita tengok juga Ling Eza akan mencuri jungle daripada pihak Homeboys di masa yang sama. Real world manipulation, damage yang tinggi menakutkan Man. Memaksa beliau melarikan diri ke belakang. Ling Eza sekarang ini Lancelot dia pun lebih kepada farming. Ya, again farming saja yang diberikan fokus kepada Ling Eza, dan saya faham kenapa, kerana level ataupun ketinggalan level menyebabkan Ling Eza nak dapatkan farming terlebih dahulu. Dan kepada anda semua yang sedang menonton, jangan lupa untuk follow Games MY Esports official platform. Kita ada dekat Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube @GamesMY Esports supaya anda tidak terlepas sebarang informasi untuk tournament-tournament yang akan datang. Lihat di bahagian bawah, serangan telah dimulakan oleh pasukan Orange Esports, tetapi Anip dan juga Saiful Aujang berganding bahu untuk mempertahankan turret di bahagian bawah. Ini Phantom Execution cuba diguna pakai, tetapi Saiful lebih pantas menggunakan flicker sebentar tadi. Datangnya Uchiha Madara, terus saja Tempest of Blade telah dibuka, tapi healing telah dikemukakan oleh Jordan, menyebabkan pasukan Homeboys rasa kecewa sedikit. Man nak datang tadi, tapi dia berpatah balik pergi ke belakang, cuba untuk mempertahankan turret mid lane tu daripada dijatuhkan oleh Tamus yang digunakan oleh Sepak Rude di bahagian bawah. Burst damage daripada real world manipulation dan juga Uchiha Madara menyebabkan dua ahli pasukan Orange Esports terus saja dikorbankan. Itu nama dia perfect timing. Tapi sebelum itu kita lihat Esmeralda akan diusir keluar, tetapi ini akan membenarkan Man mendapatkan turret. Adanya Uchiha Madara, adakah Tempest of Blade akan digunakan? Tetapi tidak ada. So Man dan juga Min boleh larikan diri. Tempest of Blade tadi Adin tengah cooldown. Kalau ada lah tadi, saya yakin lah dia akan cuba dapatkan kill ke atas nyawa Seo Junmin sebentar tadi yang sememangnya sangat-sangat rendah. Kita lihat itu dia, Thorn Rose digunakan untuk mendapatkan Little Wanderer itu, tapi tak berjaya. Sebab apa? Sebab Saiful berjaya mengambil lasit terhadap Little Wanderer tersebut. Kita tengok di minit yang ke-6 ini, perbezaan gol Homeboys leading lagi sekali di game yang ketiga ini Adin dengan 19,000 gol berbalas 16,900 gol untuk Orange Esports. Dari segi turret pun agak sama. Nanti kita tengok di minit ke-10 apakah perbezaannya, apakah yang boleh didapatkan oleh kedua-dua pasukan ini nanti.
Ya, dan salah satu perkara yang harus dilakukan oleh pasukan Homeboys adalah kalau mereka nak initiate team fight, mereka kena bait out Blessing of the Moon Goddess daripada Jordan and then tunggu healing tu dah habis barulah boleh masuk. Tapi sekarang ini Seo Junmin akan diberikan serangan Unstoppable Force dan juga ejector telah digunakan Temple Saw Blade sekarang ini berjaya untuk menangkap Min, tetapi healing daripada rakan karib dia Jordan menyebabkan dia selamat tapi Jordan yang jatuh sebentar tadi. Malangnya lah Bu, malang sekali. Dia berada di tempat yang tak sepatutnya, Adin. Tapi tak mengapa, dia berjaya menyelamatkan Min daripada mati. Falling Summon, Flowing Blood cuba untuk mengejar Saiful Aujang, tapi Saiful Aujang ada flicker, dia masih lagi terselamat. Adib di boss pun berjaya memberikan damage yang besar. Kita tengok di manakah apakah yang terjadi. Man terkorban di situ, macam mana Man terperangkap, Adin. Ya, Man Manoi tadi. Man duduk terlampau jauh dekat bahagian tengah. Dengan ketiadaan Jordan, beliau telah dieksposkan dengan begitu besar sekali kedudukan beliau. Dan ini akan membenarkan pasukan Homeboys mungkin akan memulakan serangan ke atas turret di bahagian tengah. Madara Uchiha akan bertenggek saja dekat atas tembok. Anip bersama dengan Ice Omet telah bersiap sedia untuk mendapatkan turret ini. Namun begitu, lihat di bahagian tepi, Seo Jumin telah dijumpai dan terus saja dijatuhkan oleh Uchiha Madara. Namun begitu, Sepat Rudin cuba untuk 1v4 tetapi beliau akan undurkan diri terlebih dahulu. Orange Sepat fokus untuk mempertahankan dia punya tarik di bahagian tengah. Temple Saw Blade telah digunakan, namun begitu hanya untuk mengumpan sahaja skill-skill yang ada pada pasukan Orange Esport. Ya, tadi kita nampak Esmeralda charge dia punya Falling Summon, tapi gerakan pantas daripada Saiful Aujang tadi, Adin, menggunakan dia punya Unstoppable Force memberhentikan dia punya ulti itu daripada dilakukan. Dan dia dah tak ada cara lain untuk lari, terpaksa menggunakan flicker walaupun agak sedikit terlambat. Tetapi masih jugalah kita tengok dia terkorban dekat situ. Kita lihat juga, okey, apakah bilangan turret yang menjadi diambil oleh pasukan Homeboys. 5, Orange Esport 1, objektif play kita boleh berikan kepada pasukan Homeboys. Manakala Orange, saya rasa mereka susah untuk dapatkan turret sebab hero-hero mereka siapa je boleh ambil turret dengan pantas. Tapi di masa yang sama itu dia kill balas berjaya mendapatkan Saiful Aujang. Damage daripada Nathan semakin lama semakin tinggi. Homeboys kena berhati-hati. Okey, cakap pasal objektif, siapa je boleh ambil turret dengan laju. Mengharapkan Lancelot dan juga Man sahaja untuk membuat demikian. So nampak tak diorang macam ada sedikit susah lah untuk dapatkan turret daripada Orange. Ya, kalau mereka pergi ke hadapan pun mereka kena tempuhi benteng pertahanan pasukan Homeboys. Ada Sepat Rudin, ada Saiful Aujang dengan ejector beliau. So pasukan Orange Esport bergerak dengan agak pasif dan juga berhati-hati kerana mereka takut mereka terkena pick off, terkena TikTok moment daripada Saiful Aujang. Buat pasukan Homeboys pula, mereka perlu kekalkan saja momentum mereka, pick off kalau boleh Jordan terlebih dahulu. Keluarkan Jordan di dalam pertarungan, saya rasa mereka boleh terus mendapatkan wipe out ke atas pasukan Orange Esport. Tapi semakin lama game ini berlangsung, saya takut sedikit lah untuk pasukan Homeboys kerana Orange ada Alice dan juga mereka ada Nathan. Dua hero late game ini sangat-sangat kuat damage mereka. Yep, itulah dia. Diorang kena berhati-hati dekat sini, Andin. Tapi damage daripada Link pun tak boleh dipandang rendah. Boleh saja menghabiskan orang kata support dan juga marksman hero dengan sangat-sangat laju. Nak tak nak lah Nathan tu kena ada juga Wind of Nature untuk halang damage yang berterusan daripada Defiant Sword yang digunakan masa ada Tempest of Blade. Dan kita lihat sekarang ini mereka sedang berkumpul. Perlawanan mungkin akan berlaku di kawasan tengah ini. Dan itu dia Falling Summon. Cuba untuk menangkap Saiful Aujang, tetapi lihat bagaimana pasukan Homeboys telah bersiap sedia bersama-sama, berganding bahu. Brotherhood mereka sekarang ini dipertaruhkan untuk mendapatkan kemenangan di game yang kedua. Apa dia? We are family. We are family. Familiar ini. Okey, kita lihat di bahagian bawah. Terus saja dimusnahkan Jordan, nyawa yang sangat-sangat rendah, terpaksa menggunakan dia punya Blessing of the Moon Goddess. Jadi sekarang ini peluang yang besar untuk pasukan Homeboys, tapi Falling Summon yang baik daripada Min mendapatkan kill ke atas Uchiha Madara. Ling Eza terus saja mengganas untuk mendapatkan double kill, tetapi Anip terus mendapatkan kill ke atas Man. Isonic meneruskan perjuangan bagi Anip mendapatkan double kill di bahagian bawah sebentar tadi. Hanya tinggal 2 untuk pasukan Homeboys, tetapi berjaya juga mereka mendapatkan inhibitor turret di bahagian bawah. Ya, dan kita lihat tadi sedikit bernafsu lagi daripada Chibi. So dia kena berpuasa sedikit. Dia nampak Jordan tu nyawa dia dah rendah, dia nak masuk juga. Tapi satu counter play yang baik daripada Min tadi. Falling Summon dia tepat kenai sasaran menyebabkan Link tersebut ataupun Chibi tak boleh nak lari dan berjaya membunuh Chibi.
Dan lagi satu, Chibi pun ada kill yang banyak. So bounty yang dia dapat dengan bunuh Chibi tu pun banyak. So ini memberi advantage untuk pasukan Orange kejar balik nilai gol yang ada daripada pasukan Homeboys. Dan jangan lupa lagi sekali guys, dekat sini, kalau korang nak buat custom jersey untuk e-sport korang, tak kisahlah e-sport ke sport ke, korang main badminton ke, korang main bola baling ke, Congkak ke? main petong ke, main congkak. Okay, korang boleh layari www.zush.com.my untuk dapatkan atau untuk buatkan custom jersey e-sport. Zush Sport, you're truly jersey expert. Okay, itu dia punya moto. Ya, benar-benar sekali. Kualiti mantap. Jersey design pun begitu padu hanya daripada Zush. Dan sekarang ni kita lihat Madara Uchiha berjaya untuk mendapatkan inhibitor tadi di bahagian tengah dengan mudah sekali tanpa ada gangguan langsung. Conceal telah digunakan. Adakah Saiful Ajang akan mendapatkan TikTok moment? Namun begitu tidak, sangat-sangat berdisiplin. Tetapi Sepat Rude, damage yang begitu besar telah diterima dan menggunakan counter Inferno bersama dengan ejector daripada Saiful Ajang untuk menyelamatkan keadaan. Tetapi itu semua hanya untuk alihkan perhatian buat pasukan Homeboys mendapatkan inhibitor turret terakhir. Pasukan Orange Esports satu lontaran yang baik, unstoppable force, tapi itu Esmeralda bukan mudah untuk dijatuhkan. So mereka dah tak payah push lagi lah Adin kan, sebab mereka dah ada super minion kan. Dia Super ada minion ni yang auto push nanti. Okay, kita lihat sekarang turret pasukan Orange diratakan oleh Homeboys. 9 turret in total berjaya diambil di sini oleh Homeboys. Dan goal lead yang agak besar juga, 44,000 berbalas 37,000. Pertarungan di bahagian atas mungkinkah akan terjadi? Saiful Ajang tak boleh nak masuk, diperlahankan oleh skill Estes dekat situ. Dan idea yang menarik daripada Homeboys, bawa masuk orang kata Tamus supaya dia boleh sustain damage yang begitu banyak, bazirkan skill Orange bazirkan skill ke atas dia. Menyebabkan nanti Link boleh masuk dengan mudahnya. Tapi itulah, di league game ni kena lebih berhati-hatilah sebab tak ramai daripada Orange Esports akan bazirkan skill begitu saja ke atas Tamus. Ya, saya harus puji Anip sekarang ni. Dia menjaga kedudukan dia dengan begitu baik sekali. Tak dijatuhkan langsung. Walaupun pasukan Orange Esports ada Link Eza, ada Esmeralda yang boleh pergi ke backline untuk menangkap Anip ini. Tetapi Anip, dia jaga kedudukan. Dia tak exposekan diri dia sangat ke arah pasukan Orange Esports. Namun begitu, lot telah dimulakan oleh pasukan Homeboys dan Orange hanya mampu melihat sahaja sebentar tadi. Conceal telah digunakan pakai. Saiful Ajang berjaya untuk menangkap Esmeralda. Tapi bukan mudah sekali lagi nak menjatuhkan Esmeralda ini. Yap, kebal baju. Okay, actually Esmeralda ni antara item yang perlu dibuat oleh macam hero yang digunakan oleh Clean tu lah kan. Malefic Raw dan juga Demon Hunter Sword lah, baru boleh lebuhkan nyawa dia dengan sangat-sangat cepat. Tapi kita lihat dululah apakah yang akan terjadi di late game ini nanti. Perbezaan gol actually kan Adin sangat-sangat besar. 50,000 berbalas 41,000 sekarang ini di minit yang ke-14. So, Lord sekarang telah pun berada di bahagian tengah. Macam manakah cara Homeboys nak tutup game ini? Sebab pertahanan yang ada daripada Orange Esports pun agak mantap juga. Macam Man pun boleh clear minion dengan laju juga dengan menggunakan dia punya entropy. Benar sekali, dan sekarang ini pertarungan akan dimulakan. Kemungkinan inikah pengakhiran untuk pasukan Orange Esports. Satu lontaran yang baik daripada Saiful Ajang terus saja menghukum pasukan Orange Esports, tetapi kristal mereka terus saja disedar. Pasukan Orange tak mampu untuk mempertahankan kristal mereka. Uchiha Madara akan berjaya mendapatkan turret ataupun kristal tersebut. 2 berbalas 1. That was nothing pasukan Orange boleh lakukan. Mereka hanya mampu melihat saja. Yes, ada lot. Diorang cuba nak clearkan lot, tapi kristal mereka terus di-rollback sebentar tadi. Ya, banyak benda juga yang berlaku tadi. Macam teamfight tadi kita tengok Alice pergi ke bahagian belakang, cuba kacau hero-hero macam Eve dan juga Clean. Tapi mereka terlupa, walaupun mereka kacau hero tersebut, Lord masih lagi ada Adin. Lord bila dah masuk dalam kawasan kristal itu lagi mudah lah push terhadap kristal itu dilakukan oleh pasukan Homeboys. Homeboys ada rancak ini malam guys. Kita tengok game yang seterusnya selepas ini, adakah Alucard masih lagi akan dilepaskan oleh pasukan Homeboys ataupun mereka akan ban terus? Itu persoalannya. Drafting yang baik sekali lagi daripada pasukan Homeboys seperti mana game yang pertama, tetapi execution mereka sebentar yang menekan Alucard. Sangat-sangat penting keluarkan Alucard. Kita dah banyak bincang pasal Alucard ini. Dan kita pun dah tahu betapa kuatnya Orange dapat Alucard, lebih-lebih lagi kalau diberikan kepada Link Eza sendiri. Dan seterusnya kita lihat dulu draft pasar band sekarang ini. Jawhead nampak gayanya dikeluarkan terlebih dahulu daripada Orange Esports. Hero yang bakal dikeluarkan di sini
adakah respect ban terhadap Hayabusa Oh. ataupun Your team Alucard is ataupun banning. Orange ada cara minta maaf ataupun Homeboys ada cara nak counter balik Alucard yang dibawakan oleh pasukan Orange kejap lagi. Okey, Farsa telah dikeluarkan, jadi tiadalah feather airstrike, maka Vince boleh bergerak dengan lebih selesa sebab game yang game yang kedua tadi Vince tak boleh nak bergerak langsung kerana sentiasa dihujani dengan feather airstrike Farsa ini. Namun begitu, pasukan Orange Esports mereka berikan tanda hormat kepada Saiful Aujang, Jawhead yang begitu mantap sekali, dan juga Anip penggunaan clean yang agak baik kerana dia tak ada kematian langsung tadi. Your team Yep. is picking. Nah. Hayabusa terbuka sekarang ini. Oh. Adakah Orange Esports akan ambil respect ban tu Adin Itu yang kepada penting. Alucard? Itu yang penting. Tapi itulah bila mereka ban Alucard, macam awak cakap, Hayabusa dibuka dengan dengan skin baru Skin ni. baru. Your team is Memang mantap. Memang Alah. mantap. Kita tunggu dan lihat apakah yang akan berlaku kejap lagi. Skin baru tu tadi milik siapa tadi? Isonic Isonic. Ya, Bapak Sultan. Terus Sultan, saja bos. sempat dapat hero dia. Hayabusa pun ada masalah untuk burst hero ni dengan secepat yang mungkin. Dan Madara Uchiha akan menggunakan hero ini sebagai jungle ataupun akan diberi kepada Saiful Aujang. Itu persoalannya. Saya rasa hero ini akan diberikan kepada middle lane mereka ke Sorry, Anip. Kemungkinan Anip lah akan memakai hero tersebut kerana Madara Uchiha masih lagi ada Lancelot, masih lagi ada Link yang boleh dimainkan. Tapi sebelum kita lihat pasukan Homeboys, kita fokus kepada pasukan Orange Esports terlebih dahulu. Yuzong yang akan menjadi pilihan mereka bersama dengan Kufra. Jadi Yuzong tanggungjawab dia nak kejar backline, kemungkinan nak kejar Nathan terlebih dahulu. Manakala Kufra ini perlu set up dengan baik dengan adanya Tyrant's Revenge, dengan adanya Tyrant's Rage. Kalau tak terkena kepada sasaran, Kufra adalah all in punya hero. Kalau salah target, mungkin dia akan dijatuhkan nanti. Nana Your team Nana actually is pun banning. very good juga sebenarnya. Tapi Annoying. itulah dengan adanya Black Dragon form kan. Mhm. So macam kurang berfungsi lah dia punya Molina Smush tu. Dan kita tengok juga dekat sini akan dipilih sebagai counter balik kepada Kufra. Dan Adin, apa yang kita cakapkan semalam kita nak tengok hero pure tank diambil. Nampak gayanya doa kita makbul malam ini Adin. Ya, Dua benar. pure tank dibawa masuk oleh kedua-dua pasukan. Alhamdulillah, kembalikanlah semula tanker sebenar kita, tanker sejati kita pada malam ini. Akai dan juga Kufra sangat-sangat menarik persoalan dia, mampu ke tak mereka execute game plan mereka dengan begitu cantik. Sebab untuk Kufra kita dah bincang Tyrant's Rage, Tyrant Revenge. Manakala untuk Akai dia kena guna Thousand Pounder dan juga Hurricane Dance tepat pada sasaran untuk lock sama ada Haya ataupun Yuzong ini nanti. Matilda masih lagi ada lah Adin. Wow. Tapi kita tengok Selina dia berikan keutamaan dekat sini. Ya bagus ambil Selina sebab saya pun suka Selina, boleh buka map. Aha. Dia ada ward dengan dia punya Abyssal Trap tu. Ada vision lah, ada vision. What game lain jangan. Alright, itu dia hero yang terakhir di sini untuk Orange. Adakah oh my god, mereka guna meta ini Adin. Meta betul-betul benar-benar late game. Oh, okey. Meta late game digunakan pakai oleh pasukan Orange Esports dengan adanya Aldous. Perfect, nice. Kalau dapat survive sampai late game, I think diorang boleh menyelahkan lah damage mereka. Tetapi pasukan Homeboys bawa satu lagi meta yang menarik. Kita tahu Anip ni sangat-sangat annoying bila dia pakai dia punya Sun. Split push yang akan dilaksanakan oleh Anip ini. Kalau terlepas pandang, hilanglah tarik anda. Dan Sun pun sangat-sangat kuat apa di late game. Boleh confusekan Aldous tu punya Soul Steel tak silap saya. Bila Aldous tu tersalah tumbuk, dia ada peluang untuk membantai Aldous dengan basic attacknya. Dan kalau Sun tu dah siap item macam Corrosion Sight, payah sebenarnya Aldous untuk lari daripada situasi yang berbahaya. Agak menarik juga sebenarnya. Saya pun tertanya-tanya, kalau 1v1 antara Aldous dan juga Sun, siapakah yang akan menang? Persoalan yang bagus. Saya nak put bet saya dekat Sun sebab dengan adanya banyak clone, dengan adanya banyak damage all attacking Aldous, mungkin dia boleh menang. Yes, Aldous ada second skill yang boleh stun semua orang, tapi again macam awak cakap, dia punya soul steal tu kalau tersalah attack clone, maka hilanglah damage tersebut. Ya, dia pun ada cooldown yang macam 2-3 saat jugalah. Agak lama jugalah. Kalau cooldown dia dalam 1 saat, dah memang
Aldos lah menang kan, tapi dalam 2 saat mungkin payahlah. Dan di bahagian bawah nampak tak pergaduhan di bahagian bawah nak menunjukkan siapa yang lebih kuat. Nampaknya Sepat terpaksa berpatah balik ke belakang sekarang ini. Terpaksa menggunakan dia punya flicker. Pergaduhan di bahagian tengah. Habis selero kena. Satu lagi Lasit. Dan itu dia first blood berjaya didapatkan di situ oleh Eyes on Map. Okey, pergaduhan masih lagi berlangsung. Man mengeluarkan damage yang agak besar. Walaupun dia menggunakan hero ini sebagai mid laner buat masa sekarang. Ya, kita lihat di bahagian atas Aizone berganding bahu ataupun bertubi-tubi berhadapan dengan Anip. Dia tak jumpa mana Aizone kini. Dah jumpa, terus saja melemparkan klon dia ke arah Aizone, terpaksa undurkan diri. Adin, dia orang tak ada magical damage lah. Oh ya. Baru saya perasan. Okey, sebab kita tengok Man dekat bahagian tengah dan kita tengok juga hero yang digunakan tu adalah Chu yang sifatnya adalah assassin. Kita tengok emblem dia, guna killing spree juga dekat situ. Dan adakah ini akan berkesan dengan lawan dengan pasukan Homeboys, di mana Homeboys agak sedikit balance. Diorang ada magical attack dan juga physical attack dekat sini. Untuk Orange, zero magical. Alright. Zero. Okay, ini masalah sedikit tapi bukanlah masalah besar. Cuma ia akan menyenangkan keadaan Homeboys sebab mereka tak perlu langsung buat Athena Shield, Radiant Armor ataupun Keselmet ataupun Oracle. Kerana again, macam mana yang awak cakap, tak ada magical damage langsung daripada Orange Esports. So akan menyelamatkan save satu lagi slot buat pasukan Homeboys. Turtle sekarang akan dimulakan dan terus saja didapatkan oleh Madara Uchiha dengan begitu baik sekali. Jordan tak mampu lakukan apa-apa, akan terkorban ke tangan Madara Uchiha. Ya, dia sangat bernasib malang ketika tadi. Dia telah pun kehabisan semua skill dan yang paling penting, dia punya flicker on cooldown. Perlawanan di bahagian bawah sekarang ini telah pun level 5 Sepat. Dia bersorangan dan itu dia shadow kill. Kill yang kata banyak menghabiskan ulti dekat situ. Sungguh membazir untuk mendapatkan Homeboys di situ. Kita tengok damage daripada Madira pula. Daripada Madara Uchiha berjaya untuk menumbangkan Ling Eza, di mana Ling Eza tak ada lagi ulti. Dan di bahagian atas nampak tak San begitu kuat, terutamanya di awal game ini. Ini bukan perkara yang baik untuk pasukan Orange Esports Cortez. Lihat bagaimana Min cuba untuk menyerang Ice on Mat, tapi serangan balas daripada Madara Uchiha terus saja menggunakan Entropy, mendapatkan kill ke atas Yuzong tersebut. Man terkena knockout strike menggunakan Jikundo dan juga Shunpo, tapi tak bermakna kerana Madara Uchiha 4 kill yang telah diperolehi pasukan Homeboys sekarang ini. Ling Eza cuba masuk, Ogi Shadow Kill telah diguna pakai dan Ice on Mat terpaksa akur dengan damage yang dikeluarkan daripada Hayabusa. Walaupun Eyes on Map diserang oleh Ling Eza sebentar tadi, Madara Uchiha ataupun Chibi, dia fokus untuk mengambil Lito Wanderer terlebih dahulu. Punyalah bersusah payah dia ambil semua damage itu untuk memastikan dia punya Roma hidup. Kita lihat sekarang ini di bahagian atas permulaan yang baik untuk Anip. Dia berjaya mendapatkan 1 kill. Sonic pula, Sonic mula agak sedikit sukar untuk mendapatkan farm dekat sini sebab diganggu. Jordan menggunakan bouncing ball agak sedikit awal dekat situ. Dan akhirnya mereka berpisah juga untuk sementara. Fokus diberikan di bahagian tengah dan itu satu knockout power yang cantik, tepat mengenai sasaran, kena ke atas Man dan seterusnya kill diberikan kepada Madara Uchiha lagi sekali. 5 kill di tangan beliau. Benar sekali, satu usaha yang baik daripada pasukan Homeboys sebentar tadi untuk mendapatkan kill ke atas pasukan Orange Esports. Dan sekarang ini kita lihat bagaimana Anip ni bos dia dah bertukar arah pergi dekat Seo Jumin dengan bantuan Madara Uchiha berjaya untuk mendapatkan kill ke atas naga hitam tersebut. Orange Esports sekarang ini konteks mereka tewas ketiga-tiga lane mereka. Yep, 3 lane mereka tak boleh nak buat apa-apa. Lagi sekali di bahagian tengah, Way of Dragon kena tepat pada sasaran tapi Ice on Map berjaya melarikan diri. Sayang sekali Abyssal Arrow dan juga super position tadi tak kena sasaran. Benar-benar memang agak sayang sekali lah sebentar tadi tidaklah terkena kepada sasaran. Lihat Ice on Map sangat-sangat berani walaupun nyawanya sangat rendah, masih lagi memberikan bantuan kepada rakan-rakan untuk mendapatkan turtle tersebut. Lihat bagaimana Saiful Aujang melakukan zoning out, membenarkan Madara Uchiha mencuri purple buff daripada tangan Link Eza. Dan itulah dia, kita dapat tengok Pakito dilepaskan, dapat pula di tangan Sepat. Sepat nampak tak sangat-sangat garang sekarang ini melakukan split push. Dia bersorangan sekarang ini. Pergerakan daripada pasukan Orange rapat kepada beliau. Bantuan telah pun diberikan kepada Homeboys yang lain untuk memudahkan Sepat melarikan diri. Itu dia communication yang mantap antara pasukan Homeboys.
Ya, kita lihat sekarang ni serangan terus saja dimulakan kepada Sonic, terpaksa larikan diri terlebih dahulu. Flicker terpaksa diguna pakai sebentar tadi. Namun begitu, pasukan Homeboys menggunakan kesempatan tersebut mendapatkan turret di bahagian atas dan mungkin 2 turret di bahagian atas akan terus diambil berterusan oleh pasukan Homeboys. 19,000 gold lead berbanding 15,000. Ogi Shadow Cave telah diguna pakai. Man sekarang ni cuba nak menyambungkan teamfight tersebut tetapi tidak berjaya. Akan dikejar oleh Saiful Aujang dan juga Ice on map. Petrify tidak terkena kepada sasaran. Namun begitu sempat Rude macam polis di waktu cuti lakukan roadblock yang begitu baik sekali. Dia jadi nak masuk daripada bahagian belakang. Di bahagian belakang first tier turret itu. Dan terus saja menghasilkan damage yang begitu besar dengan jab dia. Dan di bawah ini ada perlawanan yang menarik. Tapi perlawanan yang berlaku di bahagian tengah pun kita tak boleh dilupakan. Tak boleh lupakan. Sebab apa? Sebab Jordan mati dekat situ. Perlawanan di bahagian bawah ini berlangsung. Dan pergerakan yang pantas. Minta perasan. Rotation telah tiba berjemaah dan 1 hit sahaja. 1 hit of super position daripada Madara Uchiha melenyapkan naga hitam tersebut. Chibi sekarang ini kontes unstoppable 703 kini. 7 kill baju. 7 kill kosong kematian. Tak ada sesiapa daripada pasukan Orange dapat pergi ke arah beliau untuk membunuhnya. Dan Link Eza pun ada sedikit kesukaran untuk beliau pergi ke arah Madara Uchiha sebab adanya Akai. Way of Dragon tepat mengenai sasaran dan itu dia kill yang dicari. Kill yang sangat-sangat penting dekat situ dengan menumbangkan sepak Rudin. Kenapa saya cakap Link Eza payah nak pergi ke Madara Uchiha? Sebab sentiasa first of all dijaga oleh Saiful Aujang. Saiful Aujang ada Petrify. Dia kena berhati-hati bila dia nak masuk. Kalau tak nanti kena stun dengan Petrify. Damage yang besar daripada super position. Terus saja menggunakan dia punya ulti untuk mengelak serangan yang berlanjutan daripada pasukan Orange. Tengok di bahagian tengah Adin. Pertarungan akan dimulakan tapi lihat bagaimana pasukan Orange akan undurkan diri. Namun begitu Saiful Aujang Hurricane Dash yang begitu baik akan mendapatkan kill ke atas Yuzong tersebut. Ogi Shadow Cave telah digunakan pakai. Namun begitu tidak ada kesempatan untuk melakukan apa-apa. Anip pun telah tiba di dalam pertarungan. Link Eza berjaya untuk mendapatkan Akai sebentar tadi. Man menggunakan Way of the Dragon untuk menghalang Anip. Namun begitu sempat Rude mendapatkan free pass untuk menggunakan knockout strike ke atas Man. Telah terbukti tumbukan lagi sakit daripada tendangan. Ya, saya setuju. Walaupun cubaan demi cubaan untuk Orange untuk mendapatkan kill, nampak gayanya mereka tidak berjaya untuk melakukan apa-apa. Lebih-lebih lagi bila Anip join the fight tadi, ada di mana. Semua daripada pasukan Orange agak confused di manakah satu Anip yang benar. Okey. Dan lagi satu, kita tengok sekarang ini Uchiha ataupun Chibi on the way mencuri buff daripada pasukan Orange. Haya tak ada buff, Adin. Adalah Haya yang lemah. Benar sekali, seolah-olah makan nasi lemak tak ada sambal, tak cukup perisa sekarang ini untuk Hayabusa yang telah menggunakan Ogi Shadow Cave. Tapi lihat bagaimana Saiful Aujang dan juga Sempat Rudin. Diorang berdiri je kontes, diorang berdiri je menerima Ogi Shadow Kill and then Hurricane Dance untuk lekatkan. Paksa Link Eza cium dinding tadi. Yelah, Ogi Shadow Kill pun damage dia tak begitu besar. Lagi-lagi yang tahan damage tu adalah tank dan juga fighter. Hero macam hero Hayabusa ni, dia kuat. Dia punya Shadow Kill tu kalau kena dekat support ataupun marksman, habis selero. Telah dilepaskan. Namun begitu Tyrant Rage yang baik tapi again tak ada follow up. Berjaya juga untuk mendapatkan kill ke atas Madara Uchiha. Ice Sonic telah digunakan sekarang ini untuk mendapatkan Ice Sonic. Ogi Shadow Kill. Seorang saja yang terkena iaitu Vince akan dikorbankan terlebih dahulu. Satu lagi Tyrant Rage. Namun begitu itu hanyalah clone sahaja. Pasukan Homeboys walaupun terpaksa korbankan Madara Uchiha dan juga Vince, at least mereka mendapatkan inhibitor turret di bahagian tengah. Ya, nampak tu Shadow Kill. Dia punya damage kat atas support betul-betul tinggi. Tapi kalau dua tank ataupun fighter memang susah lah nak bunuh sesiapa. Itu dia bouncing ball. Lompat-lompat dekat situ di bahagian bawah ini diberikan pressure lagi sekali. Saya rasa Orange nak participate dalam team fight sebab mereka ada advantage sekarang ini. Tapi mereka tak ambil peluang ini untuk mendapatkan kill. Mungkin mereka takut sebab mereka ketinggalan dari segi gol sekarang ini. Adin, 35,000. Berbalas 29,000. Mereka participate juga dalam team fight. Tapi Saiful Aujang dia dah berputar-putar. Sempat Rudy yang diberikan fokus terlebih dahulu berjaya untuk meloloskan diri. Lihat bagaimana Black Dragon Form telah berlega-lega. Entropy telah dibuka. Anip Nibos telah berpecah menjadi 3 clone.
Kage Nobujutsu telah dibuka sekarang ni. Cuba untuk menangkap pasukan pihak lawan Isonic. Akan dikejar terlebih dahulu untuk memaksa beliau undurkan diri. Entropi sekali lagi telah dibuka. Ling Eza akan dikorbankan dengan begitu pantas sekali. Sempat Rudin walaupun nyawa rendah akan undurkan diri. Lihat bagaimana Anem di box melemparkan kayunya. Terus saja menghentak pasukan Orange Esports. Dan pasukan Homeboy sekarang ini akan menutup malam ini. Dinobatkan sebagai juara Ting Esports Championship 2021. Mana-mana rancak, di sini rancak, di sana rancak. Memang berdosa. Ya, Daddy Hood ada senyum lah ini malam. Ada Tahniah senyum. kita ucapkan kepada pasukan Homeboys. 3-1 Adin. Orange nampak gayanya. Bagi saya, diorang macam tidak ada peningkatan yang begitu jelas. Dari segi dia punya draft dan dari segi gameplay mereka. Manakala Homeboys menunjukkan peningkatan yang